Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So hari ni hari Jumaat. So salam Jumaat semua. So pagi ni Zul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit teknikal analisis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni sebenarnya Zul nak sharekan suatu point yang penting untuk anda tahu. So ini amat penting apa? Ini melibatkan 4-year circle dan sama ada kita ada momentum bullish atau bearish, kat manakah kuartal yang point tunjuk. Dan sebelum ni yes 200 total line, ini data yang lain, maknanya data yang kita boleh support lagi. Sebab apa? Kita sepatut data ini akan sepatut dia akan buat pergerakan bullish, kemudian dia akan terus masuk ke bearish. So kita tak nak terperangkap dalam pergerakan tu, kita akan beware pergerakan tu. Pergerakan macam mana nanti Zul akan tunjukkan. Data timur ada pun sebelum ni. So nanti Zul akan tunjukkan di chart. So guys, sebelum ni Zul tunjuk ke chart ataupun terang lebih lanjut apa yang Zul nak tunjukkan pagi ni, so let's go, kita pergi ke CoinMarketCap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk tempoh 24 hours semalam. So untuk current chart, current Pembos dah pukul 8.20. So lambat sikit tu buat analisis sebab apa tu tengok data-data tadi. So untuk di total market berada di 2.2 trilion USD dollar, kemudian volume 114. Normal hari biasa memang 11 sampai hari Jumaat. So sepatutnya ini volume, kemudian hari Sabtu Ahad kita akan ada less volume macam biasa. Kemudian expected di BTC drop daripada 41.1.7 ke 40.5. Ethereum naik sikit daripada 21.0 ke 21.4. So meaning kita tengok untuk ni adakah berlaku kenaikan atau kejatuhan. So kita akan tengok untuk di percentage. So untuk percentage kita naik daripada 6 ke 6%. So meaning dah ingatlah 2.1 kita drop 2.1 trilion, now dah 2.2 trilion. So meaning kita naik 6.78%. So macam cakap di volume meningkat. So volume meningkat 25.41. So meaning kita akan nampak untuk semalam ikutkan kita ada naik kemudian turun. So maybe kita akan expected daily untuk kata ada kenaikan. Cabai expected untuk semalam more kenaikan dalam Ethereum dan juga altcoin lain. So let's go tengok harga semasa. So untuk Bitcoin ni 48.5k. So 3.37%. Untuk Ethereum 4k. So, apa yang tuan nampak semalam adalah kita dah naik sampai almost 50, hampir 50, 49 dan kita dah drop balik. So nanti kita akan chat banyak. So tak pasti ada nanti tu akan refresh balik. Yes, ini data yang kita ada. So sebab tu cakap tu nampak pelik tu, kata jatuh tapi kenapa dia percentage tu. Ikutkan ni kita sebenarnya okey, yang ni yang data yang betul sebenarnya. Expected untuk hari ini ialah 1.98 drop 21%. So volume, so ini yang kata yang semasa yang update. So kita market 2.2 trilion, kemudian volume 90 drop daripada 111 tadi. So 20, hampir 22% drop. Ethereum BTC 40.5 ke 48, Ethereum 31.3. So ini kita akan nampak sedikit drop dalam BTC disebabkan BTC regain sikit power. Walaupun semalam mostly nampak Bitcoin naik sampai berapa? Bitcoin semalam nampak dalam 49 hampir, nanti kena tengok chart. So untuk kata performance 24 hours untuk Bitcoin sebenarnya, Bitcoin untuk dah drop 2.44%, kemudian Ethereum drop hampir 2%, 3.9, Binance 2.65%, kemudian Solana 0.2, so dikit je drop. So mostly semua sedang melakukan dropping. So Terra Luna melakukan kenaikan. So juga Terra Luna adalah satu coin yang boleh buy untuk long term, antara kata good coin. Avax pun sama, Cardano pun sama, Solana semua. Cardano ni ada perlu kata ada hardcore kata belief untuk dia punya projek lah. Macam juga tu percaya. So Solana, kalau yang projek yang dah siap, Solana, Avax, Terra Luna, kemudian Matic, Polygon tu adalah good position untuk anda entry untuk long term. So semua sedang melakukan merah tu. Apa-apa ini kata bukanlah Zul yang nak penting nak Zul share. Ada data untuk yang Zul share pagi yang lebih penting. Sebelum Zul pergi ke chat, maknanya Zul nak pergi ke Zul punya channel dulu, iaitu di komen, maknanya di ruang komen. Zul nampak Zul dah reply pun komen semalam, dan seperti ada yang tanya tu. So semalam dia ada buy Cardano di $9 tu. Cardano dah pun naik sampai $15 dan drop sikit 14 ke $11. Pagi ni Zul tengok disebabkan Bitcoin drop. So nanti Zul akan terangkan kata ada sedikit analisis di KDA dan juga kata mengenai apa yang akan berlaku berdasarkan yang Zul nak terangkan hari ni. Ada possibility boleh berlaku. Bukan di KDA saja, ada semua coin yang sedang berada di last support. So penting untuk tahu sekarang. So ada yang tanya Litecoin, so nanti Litecoin Zul akan buat juga. Kemudian ada yang tanya adakah Zul ada group. Kemudian dua lah, satu lagi yang bawah ni sekarang ada lagi. Ada lagi yang tanya pasal group tu. Yang ni kemudian yang ini. So ada dua yang tanya pasal group. Ada ke group pasal
Zul hanya ada grup di Facebook, dan Facebook sikit kurang. Facebook hanya ada anggota untuk sekadar share Zul punya link saja. Kemudian apa yang kalau ada grup adalah Zul ada grup di Discord. So Discord ni Zul ada grup sebenarnya. So untuk Discord, aku kata anda perlu join dia punya membership dulu. Macam mana nak join membership? Anda perlu klik button join member di YouTube. Kemudian expected bila anda dah buat transaction, anda akan jumpa kat Zul punya channel, iaitu ada home video playlist ni. Anda cari under membership. Anda tekan membership, dalam ini akan straight akan bawa anda terus ke dalam Zul punya Discord. So inilah Discord tu. So apa yang dalam ni ada kuota semualah. Lalu ikutkan ni ada yang kuota dah join tu akan direct masuk ke dalam ini Zul punya Discord. So macam mana nak join Discord? Join membership dulu, kemudian masuk ke membership, dapatkan link Discord ke dalam ni. So hopefully itu dapat bantu anda. So kuota yang latest, kuota membership sebelum ni, ada yang kuota rejoin, ada yang sebelum last past week sebenarnya. Untuk dia punya ada yang rejoin. So Alif Ahmad rejoin, kemudian Adi 323 baru join 5 hari tu, Haziq Azmi 2 hari rejoin 2 hari lepas, Hisham Syam rejoin 1 hari lepas, Pian Sufian rejoin 1 hari lepas. So thank you semua yang support Zul punya channel. So guys, let's go. Untuk tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Zul punya chart untuk review market, apa yang berlaku, apa yang Zul nak terangkan hari, apa yang Zul nak terangkan sangat, apa point yang penting sangat untuk kita tahu. So sebelum itu Zul akan pergi ke total market dulu. Untuk sebelum ke total market, Zul perlu pergi ke Bitcoin. Sebelum Zul, walaupun kata total market ni akan nampak keseruan, so mungkin kita akan pergi ke Bitcoin tu, Bitcoin pula ke total market. Zul akan review terus. So apa yang Zul nampak di total market banyak. Total market semalam Zul ada draw 1 trendline, tapi Zul nak kata ubah trendline ni kepada 1 trendline baru, iaitu Zul nak tengok daripada higher high ini, kemudian pada higher high lepas ke high low lepas. So seperti kita akan tarik 1 trendline. Dan ini, kemudian ini kita akan tarik, kita akan nampak satu pergerakan yang cantik. Apa itu pergerakan ni? Kita akan nampak satu pergerakan yang mana ini kata boleh kata menjadi point untuk kita kata trigger untuk bull run. So apa itu berlaku? Pertama kali yang kita nampak ialah high high, high low. Sebenarnya apa yang berlaku? Kita sampai sini, kita berlaku rejection dan kita break. Kemudian kita ada attempt untuk test naik, kemudian kita jatuh untuk retest. Aku kata sampai kawasan ni kita bound, and then kita break out, kita naik, kemudian kita ada sikit consolidation kawasan ni, kita jatuh. So expected kawasan trendline ni agak menarik untuk kita monitor sebenarnya. So expected tu akan aku kata biarkan dalam 20 chart untuk aku kata pattern ni. So meaning kita akan expected apa yang berlaku, kita akan ada potential untuk sekiranya total market berjaya break trendline ni, dan break trendline ni expected kalau kawasan ni, so meaning kita ada expected untuk price itu ready untuk melakukan kenaikan. So ada kena-mena bulan 1 yang tu nak data yang nak share kan, nanti tu akan tunjukkan kenapa. So untuk di total market tu tak nampak price untuk drop bawah lagi. Dia cakap kita perlu beware untuk for your circle. For your circle sepatutnya kita dah masuk bearish market. So bearish market adakah patut bermula sekarang? So nanti dia akan tunjukkan apakah potensial yang boleh berlaku untuk kita follow. Still lagi follow kita punya for your circle sebelum ni. Yes, untuk bandingkan sepatutnya for your circle untuk daripada bulan 11 itu dah tak follow kata punya for years ke sebelum ni. Sepatutnya bulan 11 kita akan ada kenaikan yang drastik, tapi berlaku bulan 11 kita drop, dan sepatutnya bulan 12 baru sepatutnya kalau 4 year circle untuk bulan 12 untuk current masih lagi follow 4 year circle yang sebelum ni. Yang tak follow hanyalah bulan 11 itu. So sepatutnya apa bulan 11 untuk bearish market di 4 year circle untuk di Bitcoin, nanti tu akan tunjukkan sebab apa di Bitcoin lah kata indicator yang menunjukkan momentum untuk crypto. Kalau Bitcoin drop memang semua coin drop, kalau Bitcoin naik kita sepatutnya akan ada recovery. Tu untuk total market tu expected satu trendline ini dan trendline ni expected di breakout, kita akan expected buran naik atas. So ini adalah potential tu tak nampak dia nak jatuh bawah. Sebab apa kalau ikutkan daripada channel yang tu draw ni, so kita dah pun kata buat drop bawah. So ini kita expected price akan bermain dalam kawasan ni sebelum dia breakout. So breakout tu kita ada confirmation untuk trendline dari ni. Break ini meaning kita akan expected ada naik atas. Tapi naik atas ini kita beware. Sebab apa? Naik atas ni yang tu tekan, sama ada naik ini adalah naik yang betul-betul nak terus naik, ataupun hanya buat kata lower low, higher high, lower low, higher low sebelum dia buat breakout ke bearish. So ini yang kita nak tahu. So macam mana kita nak tahu pergerakan ni? Untuk di total market kita akan monitor daripada swing high to swing low. Kita kena ada major minor resistance. So price perlu break price daripada atas ini. Sekiranya price gagal untuk break
Di situ ni apa yang kita akan nampak pergerakan ialah higher high, lower low, higher low, expected lower low, break kita punya trend line iaitu trend line bearish, and expected kita akan terus bearish market. So sekiranya price tu berjaya naik atas pada ni, meaning kita akan expected ada one more test untuk trend line atas ni, and barulah kita akan drop bawah. Ataupun macam tu kata cakap kan, maybe kita akan ada new circle, maybe bukan 4 years, 5 years. 5 years kalau kita nampak breakout ini meaning kita akan ada potential, kata meaning ini breakout ini menunjukkan kita perlu take out profit ke atas. So meaning kita akan ada huge pump ni atas, and kita akan TP, and seperti dia akan ada huge drop untuk ke dalam bearish market. So data itu belum keluar lagi. So now kita monitor dulu apa yang ada di bawah ni. So ini yang tu tengokkan untuk expected. So meaning kita akan nampak di total market dah kuota akan buat sideways, expected breakout baru kita akan melakukan kenaikan. Break ini meaning kita akan ada huge pump ke atas. Gagal ini meaning kita akan buat higher low, kemudian breakout, expected kan terus ke bearish market. So itu yang tu nak tunjukkan data ni. So itu di total market apa yang tu nampak akan berlaku, apa yang point yang perlu kita kuota monitor sekarang. So let's go, kita pergi ke Bitcoin. Sebab apa tu akan terang di Bitcoin dan anda lebih faham lah kenapa tu nampakkan itu. So kita akan pergi ke Bitcoin USD tu di Bitstamp. Sebab apa, untuk tunjukkan data ni. Data yang ni anda perlu tengok untuk past kuartal sebelum ni punya circle. So untuk anda faham, tu akan pergi ke 2017 dan tu akan cuba pergi ke 2013 punya kuartal pump. So 2014-13, so kita tengok apa yang berlaku. So kalau ikutkan kat sini, dia perlu terangkan ni dulu sebelum untuk anda faham tu, anda perlu step by step. So anda tu terangkan ni, nanti anda faham kenapa data ni kita akan bawa ke depan, kita boleh gunakan data ini untuk ke depan. So apa yang tu nampak ialah expected bulan 12. So bulan 12 kat mana? Ini adalah daily chart. So bulan 4 Disember. So ni 4 Disember. Tu kita nampak ini adalah 7 Disember, kemudian 9 Disember, kemudian ini 17 Disember. So apa berlaku? Kita tengok nak mendengar bulan 1 28, 29, 30. So inilah 31. So apa berlaku bulan 1 hari bulan sampai ke 6 hari bulan. 1 hari Januari, bulan Januari tak adalah berapa hari bulan, tapi betul Januari nampak apa yang berlaku. Kita dah bottom, kemudian naik, kemudian price tu terus drop sampai mana? Kita drop terus ke dalam bearish market yang kita tunggu-tunggukan untuk kita. Siapa yang dalam kripto baru masuk, kuartal bearish market ni lah yang kita tunggu-tunggukan. Sebab apa? Kita nak buy dengan banyak. Ini kita akan buy monthly, kita akan buy dengan banyak. Ini expect tunggu untuk another 4 year circle, kita akan melakukan kenaikan yang nanti. So Zul pun tunggu yang ni untuk kali ni. Ini yang kuartal first time tu punya bearish, kuartal untuk ditunggukan untuk tahun ni. So apapun untuk di 2013, apa yang Zul tunjukkan, ini yang nak tunjukkan, iaitu supposedly kalau ikutkan 4 year circle, bulan 11 kita akan naik. Tengok ni 18 ikutkan bulan November. Bulan 11 kita ada naik kenaikan drastik, bulan 12 kita sideways, bulan 1 kita buat kenaikan, kemudian kenaikan tu adalah buat higher high, lower low, higher low, expected kita akan buat lower low. So ini yang tu nak terangkan ke anda apakah possibility boleh berlaku. So walaupun dua expected, hopefully kita ada new circle, iaitu circle bukan 4 year, expected 5 year. Kalau 5 year kita expected ada huge run sebelum dia melakukan drop yang seperti ni, sama juga. So apapun kita akan monitor untuk 4 year circle. Untuk 5 year circle tu belum lagi terjadi. So kita hanya boleh berharap dan kuartal tengok market macam mana. Secara fundamental yakin boleh berlaku, tapi secara teknikal belum lagi ada kuartal data. Sebab apa? Data itu first data. So kuartal memang data tu kita kena tengok aja, tak boleh predict sangat, tapi kita boleh monitor untuk pergunakan data yang ada untuk forward ke data ke depan. So untuk ini bulan 1, kemudian kita akan tengok agak inilah kuartal 4 year circle yang pertama ialah 2013. Second 4 year circle iaitu di tahun 2017, dia akan pergi sama juga bulan 11, bulan 12 dan bulan 1. So bulan 11 apa kita nampak? Bulan 11 kita nampak kenaikan yang drastik, bulan 12 kita drop. Kemudian expected kat sini ialah bulan 1. Kalau tak percaya kita tengok berapakah tarikh ni. So tarikh ni kalau ikutkan 6, ikutkan kalau tu pergi ni, and then tu akan zoom out. So kita tengok bawah ni, betul-betul kalau ikutkan dalam 5 Januari. Betul 5 Januari saya dalam 5 sama juga seperti yang quarter 4 ke 5 ke 6 Januari untuk 2013. So expected berlaku price buat higher high, kemudian price drop, and expected buat higher low, and price terus drop ke major resistance, expected terus masuk ke bearish market, iaitu dalam 2 tahun lebih sebelum masuk balik ke tahun 2020 kita. Ni ialah tahun 2017, 2018 kita bearish, 2019 pun kita bearish, sampailah start tahun 2020
20 dan 21 kita akan masuk balik kata another 4 year circle punya buruan. So untuk tahun ni apa yang berlaku? Untuk tahun ni sedikit perubahan dalam pergerakan cycle. Kita nampak sedikit pergerakan perubahan, iaitu kenapa? Kita nampak bulan 11. Ini adalah top, ini adalah 9 November. So supposedly kalau 4 year circle kita akan nampak kita akan ada kenaikan yang drastik macam tu sepertikan kenaikan drastik. So apa yang berlaku di kenapa price tak naik? Price tu turun. So meaning kita nampak dalam market sekarang ada buyer yang baru. So meaning buyer yang baru seperti 2013, 2017 orang yang sama yang buy, orang sama yang jual. Sebab tu pergerakan chart dia sama. So meaning tahun 2021 atau tahun ni kita ada new buyer. Tu siapa yang dah follow lama dalam kripto, follow tu macam mana? Macam cakap untuk kripto sekarang tahun ni kita ada buyer-buyer yang besar ataupun whale lah, kuota buyer yang strong money atau strong hang punya. Bukan strong, dia ada modal yang banyak. Contoh kita ada Elon Musk, Tesla buy banyak. Kemudian MicroStrategy keep buying. Lepas tu ada lagi kuota negara kecil yang dah start buy, El Salvador. Kemudian bukan Salvador je, ada negara-negara dekat yang lain dan dah start buying, order dah simpan. Kemudian kita tengok kuota company besar tadi, Nadal juga retail sekarang NFT punya. Kita tengok macam Square pun kuota company Square dah pun ubah menjadi blok. Nah, bayangkan daripada Square dia ubah nama dia blok. Sebab apa? Nak ke kuota kripto. Kemudian kita tengok apa lagi? Facebook daripada Facebook tukar nama kepada Meta. Apa tu Meta? So Meta tu kata sepatutnya kalau dia nak ke Facebook change nama ke Meta disebabkan cryptocurrency lah. Dia nak masuk ke dalam dunia cryptocurrency. Sebab tu nampak tahun ini kita ada buyer yang baru. So bila buyer yang baru kita nampak chart itu berlaku perubahan. Sebab tu cakap kita seperti probably kita akan ada 5 years berdasarkan fundamental. Kita akan seperti inilah bukan kuarter top punya indicator, top punya pergerakan. Kita seperti top punya pergerakan akan berlaku sharp entry, sharp tajam, kemudian drop, seperti akan bulang balik seperti mana 2013 kita akan nampak pergerakan ni, barulah kita bearish market. Lepas tu cakap walaupun Zul kuarter 80% bearish, yes, berdasarkan data yang lepas, yes, Zul 80% bearish, tapi berdasarkan fundamental kita ada harapan 20% seperti kita akan berlaku huge pump. Hopefully berlaku huge pump ni tahun 2022, kemudian barulah seperti kita, meaning kalau kita drop seperti kita akan tahun depan bulan 12, barulah kita akan kuarter bearish market, dan barulah kita nampak pergerakan yang seperti yang saya cakap tadi 2013 2017. So apapun itu hanyalah kuarter secara fundamental, teknikal tak dapat lagi. So kita taruh teknikal, apakah akan beritahu kita untuk price ini berlaku. So pertama kali untuk kita akan gunakan data 4 year circle, iaitu bulan 12, bulan 11, 12, bulan 1. So meaning bulan 11 kita dah fail. So meaning dah fail quarter circle itu dah sedikit berlainan. So kenapa lain? Macam tu dah terangkan tadi, buyer baru. So kalau ikutkan kita bawa data bulan 12 dan bulan 1 untuk ke depan, untuk masa sekarang. So bulan ini adalah 2013. So kita expected bulan 12 kita hanya sideways. Kemudian expected bulan start bulan 1 maybe kita akan ada kenaikan. So 31, 3, 4, 5, 6. So seperti kita akan ada kenaikan. So apa 5 ke 6 bulan, awal bulan Januari kita tengok macam mana pergerakan. Adakah akan pergerakan sama? Kita akan sebut mungkin sama, mungkin tidak. Sebab apa? Bulan 11 dah kita tak follow. So seperti adakah bulan 1 bulan berapa? Setakat ni bulan 12 follow. So adakah bulan 1 akan follow juga? So seperti mungkin follow, mungkin tidak. Apapun, kita hanya monitor saja. Untuk technical analysis kita dapat monitor price. Kita hanya tahu kat manakah confirmation untuk valid. So untuk sekiranya bulan 1 nak follow valid, so macam di total market kita akan nampak dia akan pergi ke 4 hours. Okay, sepatutnya sekarang kuarter berapa bulan? Sekarang adalah kuarter 16. So sepatutnya untuk bulan 1 kita akan ada berdasarkan kalau kita ikutkan 4 year circle, kita tak ambil kuarter untuk 5 year circle punya circle yang baru. Sebab apa? Circle baru tu tak ada data lagi. So kalau berlaku hari ni ialah data yang first. So meaning kita tak boleh ambil itu sebagai data kita. Kita hanya boleh ambil itu sebagai kuarter satu opportunity yang kita boleh nampak sebagai opportunity boleh berlaku. So pun kita pakai data yang ada itu data 4 year circle, iaitu kita akan ada kenaikan bulan 1, kemudian price to drop terus ke dalam bearish market yang dua sepatutkan. So apa yang berlaku? Higher high, lower low, higher low, expected lower low. So kat manakah point yang kita nak tengok kat sini yang menentukan sama ada price itu akan jadi seperti mana bulan 1 ataupun macam kali untuk journey ke 5 year circle punya quarter market. So kat sini macam juga kita gunakan Fibonacci, swing high to swing low, higher high, kemudian current low,
expected kita akan ada Fibonacci retracement iaitu golden packet antara bawah ni. So meaning whatever kata price perubahan kalau ikutkan pada lower ni, kalau ada lagi lower meaning kita akan expected ini akan drop lagi, tapi expected kalau betul lower ni meaning kita akan break kita punya trendline ni, meaning kalau break trendline kita akan terus ke bearish market. Tapi tu expectedkan kita akan ada at least sebelum kita bearish market pun tak expected dia akan break bawah ni, kita akan expected dia akan ada one more time bound untuk jerat kata ramai buyer baru. Kita kata okay, buy baru dia akan hold, dia tak close, meaning apa je price tu gagal break resistance, dan apa yang berlaku price tu breakout jatuh bawah balik, breakout dan terus ke bearish market. So untuk yang kita, macam tu kata akan monitor pergerakan ni. Sebab apa? Ini kita boleh gunakan ke opportunity untuk ini, untuk kita punya exit market, ataupun at least macam Zul dalam loss kata tak sampai 1% pun, hanya 2% je sampai. Itu Zul apa? 0.3%. Zul cakap 0.3, tak sampai 1% pun Zul loss. Itu dalam RM300 ataupun $300 itu dalam expected $1.5 je, 1.5k USD, 1.500 meja daripada total punya investment daripada 42k. So di Bitcoin Zul nampak inilah satu opportunity untuk Zul lock Zul punya modal. So meaning apa yang berlaku sampai kawasan ni, and then Zul akan lock semua Zul modal. Dia tengok Ethereum apa coin Zul ada, Zul akan lock dalam modal. Sekiranya price itu gagal break ni dan drop bawah, meaning dia akan hit Zul punya stop loss, dan price betul akan drop, Zul akan guna balik modal untuk buy di low. So apa yang berlaku kita akan tengok untuk di BTC untuk sekarang ialah sekiranya price tu gagal break price ini untuk bulan 1. So bulan 1 ni kita akan tengok price ni antara 63, meaning kita perlu break 63 ke price perlu break 63, barulah kita akan seperti ada possibility untuk kita yang cuci tadi untuk berlaku 4 year circle. Another circle yang baru ada 5 year, seperti 2022 kita akan melakukan. So belum data ini berlaku, untuk data 2022 ataupun 5 year berlaku, kita perlu dulu kata buat confirmation yang pertama, iaitu confirmation yang pertama kita perlu break kita punya box ini, iaitu antara 58.63. So more expected kita akan kena perlu break 63.3. So expected dalam 63 kila kita break ini, barulah expected break ni apa break ni? Kita break all time high yang lama. So kata satu data yang kata Fibonacci dan juga trendline. So point yang penting ni expected 63.64. So meaning kita perlu break ini untuk kita buat higher high yang baru. Macam cakap di expected maybe kita akan buat create kata 5 year circle, bukan 4 year circle. So apapun data untuk 5 year circle tu akan start, kan kita nampak kata satu opportunity ataupun satu harapan yang baru untuk Bitcoin buat high high atas, iaitu bila price tu break saja kawasan ini antara 63. So expected dalam higher height seperti kawasan ni 63.64. So berdasarkan break ini barulah kita akan seperti ada huge pump leg untuk atas, meaning kita akan ada take profit ke atas ni sebelum dia masuk dalam bearish market, iaitu kita akan guna tahun 22 untuk another circle, iaitu tahun 22 kita akan seperti sampai bulan 11 kita akan ada naik, bulan 12 kita ambil, bulan 1 kita naik high low, kemudian kita akan drop ke bearish market. So meaning kita ada opportunity untuk take profit untuk tahun depan sekiranya circle baru wujud, dan circle baru tu perlu kata data itu akan wujud kata bila price tu break dia kawasan ini. Selagi tak break, selalu kita akan follow 4 year circle sebelum ni, meaning kita akan seperti price tu boleh buat high low, kemudian breakout ke bawah dan terus buat bearish market. So meaning apa yang tu akan buat dalam tu punya kata portfolio sekarang, tu akan cuba untuk kata exit kata position yang besar. Contoh position yang besar Bitcoin, HT, Ethereum, Cardano, benda coin-coin yang besar ni kata tu akan exit tu banyak market. At least tu nak keluarkan tu punya modal at least 50% di kawasan ni ataupun lebih banyak lah sekiranya dia gagal. Sebab apa? Expected kalau breakout bawah ni, expected kalau bearish market kita akan dapat harga yang lebih kata harga yang kita nak lah, harga yang kata siapa nak buy kata buy betul-betul lantai. So buy lantai tu kalau ikutkan Bitcoin lantai dia adalah 26 ke 16k. So adakah akan berlaku ni? Tak expected akan ada huge pump sampai kata maybe dalam 100-200k, kemudian expected kita drop itu last support kita nanti akan berada, price itu berada dalam kawasan 56 dan 52 balik. Tu last support. So itu yang Zul expectedkan. Sebenarnya Zul expected tu tak nak jual tu punya Bitcoin, tapi Zul hanya at least nak take quarter profit dia. Kalau naik itu Zul at least nak take profit sikit untuk menggunakan drop nanti. So itu dalam data dinampakkan di Bitcoin. So Zul nak tunjukkan di
KDA tadi, KDA kepada semula KDA. Kenapa tu nak tunjuk KDA contoh? So KDA tu nampak kata altcoin ni, altcoin ikutkan sekarang banyak altcoin yang kata dah berada di meja support. Contoh KDA dah di meja support. Kemudian kita akan tengok Phantom. Phantom pun dah berada di meja support. Bot ori yang besar ni meja support. Kemudian kita tengok VChain. VChain pun dah di meja support. Apa lagi? Kita tengok Harmony One. Harmony One dah pun sampai di meja resistance. Dah sampai meja resistance dan bounce balik. Kemudian kita tengok apa lagi? Hot CRO belum lagi. Kemudian kita tengok ada coin yang still Luna. Luna still lagi orang kata up. Koti dah pun dah sampai dah major support. Kata last support maknanya good position buy untuk long term. Kemudian Cardano pun dah sendiri. Cardano pun dah dalam box kata dalam kawasan kata last support itu start daripada 1.2. So apa kita nampak sekarang, altcoin semua dah bottom up. So adakah Bitcoin akan drop lagi? Saya cakap betul tak expected untuk Bitcoin drop lagi bawah. So apa yang data yang tunjuk dia akan support apa yang tu cakap untuk hari ni. Pertama kita tengok altcoin dah pun sampai bawah dah, meaning apa yang berlaku. So tak expected untuk Bitcoin drop lagi bawah daripada trendline. Yes, lu boleh nampak lagi untuk Bitcoin kuartal consolidation kawasan ni dalam kawasan ni sebelum berlaku bulan jika ni bulan 1 kita expected ada kenaikan. Cuma kenaikan ni kita perlu beware sama ada kenaikan ini untuk kuartal perangkap kata new buyer ataupun untuk kita akan ada FOMO balik, FOMO buy kemudian price terus bearish market. So kita perlu beware. Untuk siapa yang join channel Zul, anda boleh join Discord. Jika ini Discord tadi Zul akan bagi data yang penting. Kalau kata harian, yes harian Zul ada kata buat kata analisis, tapi sekini masa ini aku kata crucial time lah. Maybe siapa nak dapat via kata real time data tu anda boleh join di Discord. So ini yang kita boleh untuk bewarekan. Data penting higher high, lower low. Possibility kita boleh buat kalau ikutkan data yang sebelum ni 4 year circle bulan 1 mungkin 6 hari bulan, 7 hari bulan dalam minggu yang pertama kita akan nampak price tu buat price sampai kawasan ni, dan price seperti kalau gagal break ni mini akan kita terus drop. Sekarang drop itu kita boleh beware, expected anda boleh close terus anda punya position. Kalau anda dalam kita profit, take up terus aku kata modal, profit tinggalkan. Ataupun kalau anda still loss, aku kata maybe kalau loss below than 50%, anda set untuk anda close anda punya position untuk ambil modal, at least ambil modal contoh anda RM10,000, anda modal RM10,000, kemudian price sekarang berada ke atas ni anda dalam kata RM7,000, so masih loss RM3,000. So apa seperti anda buat, anda boleh close kata ambil 50% ambil modal. So kalau kata RM10,000 tadi RM5,000, tu meaning RM2,000 anda boleh tinggalkan dalam market ataupun anda ke exit semua pun tak masalah. Seperti price akan during bearish market, kita akan guna kata modal yang ada tinggal tu untuk buy di kawasan yang lebih kata kawasan yang kita memang tunggu-tunggukan untuk kata dalam investor ni, harga yang paling low lah, kita nak harga paling lantai. So seperti kita akan buat buran balik, expected buran lah kata next 2 years. So net dalam masa 2 tahun kita akan collect more asset yang berkualiti. Contoh-contoh aset berkualiti contohnya lah yang kata make sure anda kena ada Bitcoin dan Ethereum. Dan lain coin macam itu Solana, Avax, Terra Luna, Polkadot, Matic, Cardano anda boleh consider juga. Cardano kata bergantung pada anda, tapi bagi Cardano memang antara projek yang kata memang tadi yang tu tadi lah untuk long term punya movement. So guys, di Bitcoin itu yang tu nampakkan, itu yang data itu nak kongsikan tu. Hopefully data itu dapat membantu anda nak membuka minda anda kat manakah price pergerakan ni. So jangan terperangkap dengan pergerakan price. Ya yes, kalau price tu jatuh bawah tapi tu tak expected pada tukar jatuh bawah terus. Sebab apa, kita dalam bearish market, and market pun dalam fear, kita dah tak banyak berlaku pergerakan. So ini pergerakan ini sideways. So ini adalah kawasan hardcore punya buyer. Sama juga di kawasan ni hardcore punya buyer. Quarter way dah tak dapat check out dah macam Zul tadi. Kalau price tu drop bawah, Zul tak sempat keluar profit. Apa yang berlaku, apa yang Zul buat, Zul akan biarkan saja coin ni. So meaning kat kawasan ni dah tak ada quarter paper, hand paper ataupun quarter buyer, quarter weak buyer lah. Sini ada quarter strong buyer. So macam tu pun Zul akan buy lagi kawasan ni, and seperti kalau ada naik Zul akan hold, and seperti apa yang berlaku untuk way yang boleh berlaku ialah kalau ikutkan 4 year circle, kita akan seperti ini, dan sekiranya apa pun berlaku, seperti kita boleh breakout ni yang masuk balik bearish market. So apa yang untuk kata untuk savekan Zul punya modal dan juga untuk menggunakan modal yang ada ni untuk the bring to bawah sekiranya dalam market, Zul akan tunggu untuk confirmation ini. Untuk naik ni, yes kita naik, aku kata kita ada harapan tu, harapan kata
kata point yang penting, orang kata point hidup dan mati, ibarat point hidup mati di kawasan ini. Break kawasan ini barulah kita expected ada harapan untuk kita buat another circle yang baru expected tahun 2022 kita akan regain kata bullish yang banyak sebelum kita baru dalam bearish market. So bearish market akan berlaku given time sebab apa? Untuk di chart Bitcoin maknanya dah pun print reversal pattern yang besar, iaitu yang ini adalah kuarter reversal pattern tu expected kita akan naik. Sama ada kita naik ke atas, mencakap kalau 4 year circle berlaku, kita akan berlaku apa? Price akan breakout bearish market, kemudian naik. So naik breakout ini menunjukkan macam juga kan semua ni, ini adalah data penting untuk memberitahu signal bahawa kita perlu ambil profit di atas. Sebab apa? Breakout kuarter buat price hyper, bulan 12 jatuh, 1 high low, naik terus ke bearish market. So bearish market berlaku, price itu takkan berada di 26, kita takkan dapat dah Bitcoin harga 26k, meaning untuk high low dan high yang baru, meaning kita akan ada Fibonacci baru. So Fibonacci yang baru expected, yang Zul terangkan sebelum ni, expected dalam 50 ke 40k, kita punya major support sebelum ni tu still lagi dalam kawasan trendline atas ni. So ini yang Zul tunggukan untuk price naik ke atas, confirmation untuk kita perlu ambil profit ke atas, kita TP jatuh, kita akan guna modal dan profit itu untuk buy di last support. Another 2 year circle kita akan accumulate more, kemudian 4 year circle, kemudian akan another circle kalau ikutkan 5 year circle, seperti kalau ikutkan 5 year circle baru kalau berlaku 2022, 23 bearish, 24 bearish, 25 bearish, and seperti akan ada 26 kita akan ada melakukan peningkatan, kemudian sama yang berlaku juga drop sikit, and seperti 2005 kita akan hadir pump, kemudian berlaku balik seperti mana yang tahun ini. So adakah yang berlaku? Itu hanyalah kuarter andaian Zul saja, sebab apa fire circle tu belum berlaku. Itu adalah kata Zul punya sekadar teori aja, tapi teori pun Zul support melalui data Richard. Dan untuk kita confirmation untuk fire circle tu, yang pertama akan trigger tu punya teori fire circle tu ya di kawasan ni. Break saja ni kita akan expected ni, and kawasan second confirmation ialah kita perlu break bearish trendline ini. So break trendline ni meaning kita akan expected ada huge pump ke atas. So dua confirmation yang penting, iaitu pertama first trigger, kemudian second trigger untuk kita higher high atau meaning profit ke atas, kemudian kita akan bearish market. So guys, hopefully itu dapat bantu anda sebab tu pergi ke Bitcoin, mau terang ke Bitcoin sebab apa? Bitcoin adalah penentu sekarang ni, penentu untuk sama ada kita masuk terus ada last pump ataupun terus ke bearish market. So ada tadi yang tanya pasal Litecoin, so later kita pergi ke Litecoin sekejap. So Litecoin dua chart dia memang tak ada, sebab apa? Litecoin ni memang tu tak nak buy lah, kata memang untuk long term tu tak tahu, memang tu tak berapa minat untuk buy Litecoin ni. Sebab apa? Litecoin ni kalau ikutkan LTC USD, sebab apa? Litecoin ni kalau siapa nak history dia punya kuarter sejarah hari ni adalah masa itu Bitcoin lah. Sebab apa? Bitcoin adalah ke POW, siapa itu tak tahu POW, Proof of Work. Kemudian sebab Proof of Work lah kuarter layer 1 yang seperti kata bukan layer 1 yang first beginning, teknologi yang kurang lagi. So meaning lah Bitcoin pun kalau transaction, kalau siapa pun buat transaction beli kat Luna, buy Bitcoin, kemudian try and transfer ke exchange lain, memang akan ambil masa at least, kalau Zul pernah kena sekali dulu, setengah jam baru sampai tu punya Bitcoin tu ke exchange tu. So, memang panik juga macam tu sebab Bitcoin. So sebab cakap transaksi dia lama, tak seperti contoh macam SRP transaksi laju dalam 2 minit saja. Sebab tu cakap kalau nak top up exchange je, Zul akan buy di Luna, Zul buy SRP tu akan transfer ke mana-mana exchange nak, EUB ke Crypto.com ke Binance ke, Zul akan transfer ke sana, kemudian daripada sana SRP tu Zul akan jualkan kepada USDT. Tu macam itulah Zul dapatkan USDT. Zul tak suka pergi P2P apa semua, sebab apa? Leceh, nak pergi nak kena mesej orang tu tak tahu lagi orang tu betul tak betul, nanti kena scam ke apa. So ini kalau anda dah ada trust kata P2P kat dia certain, ini anda boleh teruskan. Bagi Zul more kata suka untuk anda tu punya control. So SRP contohnya, SRP transaction laju je, selalunya Zul akan buy di Luna, back in di Luna, kemudian buy SRP tu transfer ke exchange less than 5 minit, dan 5 minit settle tu punya settle, terus last 5 minit tu dah boleh buy pun coin yang tu nak buy tu. So meaning kata teknologi kata coin yang baru ni adalah kata coin yang kata more transaction laju dan fee yang lebih murah. Ethereum problem ni adalah fee saja, fee yang mahal. Sebab tu Ethereum kita akan nampak 2.0. Ethereum 2.0 tu adalah untuk
kata Ethereum daripada proof of work bertukar pada proof of stake. Bila proof of stake ni dia dah tak ada mining, so dia akan staking je, meaning dia akan transaction dia akan aku kata expected lagi laju, kemudian fee dia akan lebih murah. So pun sebab tu Ethereum, kalau selagi nak buy Ethereum, anda perlu collect. Kalau dalam termasuk dalam bearish market, memang Zul akan collect Ethereum dengan banyak. So apa yang berlaku net portfolio Zul akan balancekan percentage Bitcoin dan Ethereum. Contoh kalau Bitcoin Zul invest 10,000, di Ethereum pun Zul akan invest juga 10,000. So meaning Bitcoin di Ethereum Zul nampak dah setara. Sebab apa Zul nak tunggu juga Ethereum ni akan jadi 2.0. Lepas 2.0 Zul expected macam mana kita tengok, expected dia akan melakukan kenaikan nasi. So siapa ada di Binance, Zul ada lagi account di Binance. So Binance, kalau ada siapa di Ethereum, anda boleh stake terus ke dalam Ethereum 2.0. So meaning anda dapat anda gaining free Ethereum. Cuma anda staking tu make sure tak apa, staking itu tak boleh keluar. Staking tu kena lock terus 2 tahun. So sampailah Ethereum 2.0 keluar, barulah anda boleh keluar staking tu. Tu meaning kalau anda nak invest, nak stake Ethereum 2.0 tu, make sure duit itu duit yang anda tak sentuh, anda tak perlukan. So duit itulah memang long term. Kalau kata 5 tahun kena 5 tahun lah kata lock. So kata beware lah kata siapa yang nak staking tu boleh staking tu. So pun plan dengan itu, tapi expect nanti tu nak buy di kawasan major last support dulu, barulah tu akan staking ke Ethereum 2.2. So di Litecoin, so Litecoin kan kat mana? Litecoin sama juga macam tu yang tanya tadi, komen Litecoin akan good buy. Litecoin whatever dalam kawasan ni, dekat dia dulu lagi 115. So 155 ke 89, whatever dalam price last support adalah good buy. So siapa yang ada buy tu, ada buy di kawasan ni dah naik sampai major resistance, fail dan jatuh balik. So siapa nak tambah, nak masuk balik, hopefully siapa yang buy sini ada buat keluar modal ke kawasan ni. Kemudian seperti anda nak invest balik, anda boleh invest balik ke kawasan ni. So macam cakap tadi, untuk di altcoin, kita nampak altcoin dah semua masuk ke dalam quarter position bearish. Bukan bearish, dah masuk last support, macam dah tak ada lantai lagi. Kalau expected, kalau Litecoin mula, walaupun tu tak minat, tapi Litecoin ni consider quarter coin yang boleh kita hold untuk long term. Litecoin, kata Solana, tengok contoh di Matic, Phantom, VeChain ni, ataupun coin-coin yang kata ada fundamental good. Coin ni semua dah berada di major last support. So meaning untuk Bitcoin jatuh lagi, tu tak nampak untuk momentum Bitcoin. Dan di Bitcoin pun tadi macam dia cakap kan, aku kata dah tak nampak momentum drop bawah. Yang apa yang nampak lah Bitcoin tu nampak ada momentum untuk ni atas. So meaning apa yang berlaku untuk Litecoin akan ada possible bound di kawasan ni, sama seperti yang kita nampak di KDA yang tu nampak tadi ada bound. So untuk di Litecoin, ini adalah kuasa good kat coin ke mana untuk long term anda boleh buy kalau anda yakin. Tapi macam kelas tu, kalau nak invest pun tu tak invest banyak lah dalam Litecoin. Maybe tu akan letak dalam RM1,000 dia untuk Litecoin. Kemudian sebab apa, tu expected more akan fokus kepada coin yang lain. So kalau anda yakin, bukanlah kalau anda buy Litecoin, better anda buy Litecoin daripada anda buy kata Dogecoin ke Shiba ya. Walaupun juga tak bagus, tapi Dogecoin, Shiba tu ada. Tapi kalau anda nak gain more profit, anda boleh kata ambil high risk. So kalau anda invest dalam Dogecoin atau Shiba Inu ni, kata high risk tu lebih tinggi kalau berbanding Litecoin. So expected ROI anda akan lebih terjamin di Litecoin berbanding coin-coin yang tadi. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So panjang sikit daripada pukul berapa? 8, so 8 hampir dalam 1 hour. Tapi kata kalau anda tak skip video ni, memang anda dapat data-data yang penting, iaitu di Bitcoin tadi. So hopefully anda boleh catat dekat anda punya chart, apakah pergerakan tu, kat manakah pergerakan yang Zul cakap tadi, apa yang kita positif lah tu. Kalau tak ingat, channel Zul selalu jelaskan, ambil buku, ambil pen, tulis kat Zul TV. Sebab apa, Zul bagi ilmu ni free saja. So untuk current, yes, Zul akan bagi free, Zul akannya. Tapi yang kata long term, sebab apa, macam cakap tahun depan Zul planning untuk start business Zul. Kemudian Zul start untuk kata fully tak kerja anda orang lah, kerja anda sendiri. So meaning Zul akan ada more time. Kemudian more time tu bukanlah kata malam lah. Waktu malam Zul ada more time untuk anda. So meaning apa yang berlaku, maybe Zul akan buat kelas, maybe Zul akan buat tu. Meaning masa tu maybe Zul akan kata anda perlu kata Zul akan charge sikit lah. Sebab apa, yelah Zul dah tak ada kerja, tak ada income. So income je lah beradakan kata MC dan juga kata yang kelas-kelas Zul akan buat. So untuk sekarang ni Zul hanya buat kata free je apa yang, tapi banyak lagi yang Zul nak kata contoh Zul akan tunjuk satu chart yang Zul tak pernah tunjuk kat anda. Kat ni anda boleh tengok contoh chart yang baru Zul nampak ni adalah Zul sedang study ya. Zul sedang study chart ini banyak, iaitu yang ini. So mungkin ni anda mungkin tak pernah tengok apa yang Zul tak pernah tengok pun, ini adalah kali pertama. So ini kat sini ada data penting anda boleh tengok, jadi mungkin anda tak faham. So ini yang ni Zul akan simpankan untuk future sebenarnya. Sebab apa, Zul masih tadi, tapi Zul seperti Zul dah memahami dia pergerakan tu. Sebab cakap
berdasarkan chart yang Zul ada tu, Zul dah kata boleh buat penilaian untuk Bitcoin takkan jatuh lagi di kawasan below daripada luar low ini. So ini kita akan seperti Bitcoin hanya akan buat survey kawasan ni, dan seperti bulan 1 kita akan ada pump itu sama ada bullish atau bearish, kita akan tengok nanti di kawasan ni. Tuan-tuan, untuk sekarang ni sediakan buku, catat apa yang boleh untuk anda belajar untuk sekarang ni. Siapa yang kata beginner boleh catat lo. Kemudian untuk expected tahun depan ni maybe tu akan buat. Sebab apa ramai yang tanya tu, ada kelas tak? Ada kelas. So, mungkin tahun depan tu boleh buat sikit untuk apa? Untuk dapat sedikit jana quarter income lah kawasan tu daripada tu punya quarter fee tu. Sebab apa? Tahun depan cakap tu dah berhenti kerja, meaning tu dah tak ada income yang masuk bulan tiap-tiap bulan. So meaning income tu hanya berdasar pada YouTube dan juga daripada maybe dia ada kelas nanti. Ada daripada sikit daripada tu punya business. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada kalian. So data yang penting, hopefully anda take note untuk pergerakan ini. So guys, jumpa lagi malam nanti. So malam nanti tu akan buat live. Sebab apa malam ni tu free. So siapa yang nak join tu punya live, yes, semua boleh join punya live. Cuma di ruangan komen hanyalah kata membership saja akan kata lock di ruangan komen tu dia akan buka untuk subscriber dan kuota membership. Tapi untuk membership saja, segala pertanyaan di membership saja, oleh membership saja yang Zul akan layan ataupun Zul akan take untuk jawab soalan tu. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe. Jumpa anda malam nanti untuk cara live, to join membership, untuk support tu channel, dan untuk dapat eksklusif ke Discord, kemudian dapat tu punya komen di kolom bawah. So guys, jumpa lagi malam nanti live. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.